Perjanjian yang disusun oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Jadi seakan beliau menyebutkan bahawa hadis-hadis Nabi adalah hakikatnya perjanjian kita dengan Nabi. Maksudnya Nabi nak suruh kita buat apa yang disebut oleh Nabi. Itu tujuan dia. Kalau tidak Nabi sebut buat apa. Maka beliau menyusun kitab ni dalam bentuk perjanjian. Maksudnya ini perjanjian yang telah kita ambil daripada Nabi dengan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi. Maka kamu kena buat begini. Itu dia bagi panduan. Jadi kitab Lawaqih Anwar Qudsiyah ni adalah kitab yang sangat bermanfaat dan perlu untuk dipelajari. Nah, Al-Ahdu Al-Thalith Wal-Thalathun, perjanjian yang ke-33. Fil mukusi fil masjidi ba'da al-faridati, iaitu kena duduk di dalam masjid setelah solat fardu. Ini antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhidha alaina, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Saya tak baca panjang, kita baca dalam 10 minit saja. Kalau tak habis pun kita berhenti untuk bagi masa sikit kepada ibu-ibu ke abang-abang ke kakak ni, kalau ada nak masuk tandas ke ataupun nak betul tulang belakang ke dan seumpama. Kami kalau ngaji Sahih Bukhari dulu di Turki, saya pergi ke Turki mengaji Sahih Bukhari pada pukul 8 pagi, 9 pagi sampai 9 malam. Berhenti semayang saja. Duduk macam ni. Tu sekali dengan Ustaz Zakwan, Ustaz Sirajuddin. Ramailah pakai Muhammad Abu Nur pun pergi. Muhammad Abu Nur, Ustaz kelas Ghaibul Ghuyub. Tidur terus dalam kelas tu. Dia dapat sanad sekali lah. Dia dapat sanad juga. Duduk 12 jam. Berhenti semayang saja. Makan sat, kemudian sambung balik lagi. Di Kuwait, saya pergi ke Kuwait, baca Sahih Bukhari juga dengan 2 orang guru. Majlis besar lah. Ramai Wahabi tu. Orang tu Wahabi. Satu dewan tu Wahabi semua. Takut kami masuk. Takut kena sembelih. Tapi tak, sebab baca hadis, semua jadi tenang waktu tu. Ini barakah Nabi SAW. Walau Wahabi pun masuk dalam majlis tu semua tenang. Tapi syekh kami bukan Wahabi lah. Syekh yang dijemput tak Wahabi. Ulama tua daripada Mekah seorang, guru saya Syekh Abdul Wakil Hashimi, dan kemudian seorang lagi Syekh Muhammad Ansari rahimahullahu ta'ala meninggal dah. Yang antara sanad-sanad mereka ni tinggi dalam dunia dalam berkait dengan hadis Nabi SAW. Baca daripada pukul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 petang. Itu dia buat petang sebab ra'i orang-orang yang kerja. Mula pukul 3 petang, kalau tak silap saya, sampai pukul 10 malam. Itu duduk atas kerusi. Tapi duduk atas kerusi pun boleh tahan lah. Tapi di Turki kami pergi, duduk di bawah ni. Macam ni duduk. Di Mesir, baca Sahih Bukhari juga dengan Syekh Usamah Mansi. Tapi saya sempat ikut satu juzuk saja, satu jilid saja kitab. Yang itu lagi lama. Daripada pukul 9 pagi sampai 12 malam. Itu lagi lama. Makan tengah kelas. Berhenti semayang, sambung balik. Berhenti semayang, bangkit, berhenti semayang, azan, semayang, duduk balik. Ni dalam beg saya ni penuh roti. Penuh roti. Roti sebeg beli. Sebenarnya nak pergi pengajian tu, beli beg, beli roti dulu, buh dalam beg. Lagi hebat lagi, hari kedua dah tahu dah, tak larat dah nak pepak roti, beli ayam. Lagi hebat. Ayam bakar, buh dalam beg. Tengah kelas keluar ayam. Keluar ayam, buka sikit beg sambil pepak ayam, sambil baca hadis. Syekh tak apa. Syekh tak apa, makan. Sila makan, tak ada masalah. Ni nak baca lama ni hadis. InsyaAllah nanti akan buat baca Sahih Bukhari di sini, insyaAllah. Doa lah, kita akan buat macam tu. Bawa lah ayam masing-masing. Yang tu lama. Kalau nak baca tu lama. Yang tu kena semua dah biasa, dah duduk lama-lama. Sebab tu nak buat majlis macam tu, kena latihan dulu. Latihan dia apa dia? Macam nak naik bukit lah, nak naik Gunung Kinabalu, bukan boleh pergi try terus naik Gunung Kinabalu. Kena naik dulu gunung kecil-kecil ni. Bukit-bukit kecil pun tak nak naik, pergi hantam Gunung Kinabalu. Lepas tu maki sepanjang jalan. Tak apa, gunung apa, bukan ada apa pun ni. Dia bukan ahli dia. Dia kena naik dulu satu step-step lah nak naik. Nak jadi Tok Wali, terbang terus duduk dengan Tok Wali hap-hap. Mana boleh jadi murid dulu. Adab sulukil murid dulu baca. Pergi baca Ihya terus. Kali tak faham apa. Kena baca ikut turutan. Sebab tu kitab ni dibaca oleh kami untuk turutan sampai kepada Ihya Ulumuddin. Habis karangan Imam Abdul Wahab Sya'rani, baru sesuai baca Ihya. Baru tahu macam mana nak hidupkan Ihya.
Macam mana nak faham kitab ni ayat. Tamam? Baik. Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah diambil perjanjian kepada kita secara umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza alimna hifdha jawarihina adh-dhahirati wal batinati min hudhuril ma'asi ala qalbina an namkusa ba'da al-fariidati nantadhiru as-salata allati ba'daha. Bila mana kita telah mengetahui cara menjaga anggota zahir dan batin kita daripada lintasan maksiat di dalam hati kita ketika berada dalam masjid. Ni, Syekh sebelum ni sebut adab dalam masjid. Oh, adabnya pun luar biasa. Nak masuk dalam masjid. Sebab tu ada ulama tak duduk lama dalam masjid. Kenapa? Kerana takut tak beradab dalam masjid. Takut nak duduk dalam masjid. Jadi ahwal wali ni macam-macam. Al-Imam Ali Khawas tidak pergi ke masjid awal daripada orang lain. Dia pergi lewat sikit. Kenapa? Kerana dia kata, misluna, orang macam kami tak layak untuk menjadi tetamu paling awal dalam rumah Allah. Kami tak layak untuk pergi. Ahwalnya. Lepas tu kena husnuzan dengan orang. Kita ni kalau tengok Tok Guru main lambat sikit, Tok Guru pun main lambat masjid. Ni, kita suka komplain. Apa tak ngaji kita ni? Lepas tu kerja nak komplain, tak habis-habis kerja. Sampai ke Tok Guru pun dia hantar. Tok Guru main lambat sikit pada dia komplain. Dia kata, Tok Guru pun main lambat. Lepas tu Tok Guru kena main awal. Teguk Tok Guru pula tu. Tambah maklum-maklum. Lagi kan? Maklum-maklum baru pencen. Kan? Bukan ni, bukan main ni. Orang lain. Baru pencen. Jadi cikgu dulu. Kan? Dulu kan duk arah orang. Dia main-main dia dah arah Tok Guru kali. Kali dengan Tok Guru dia kawan. Oh, kena buat macam ni. Macam ni. Awak macam ni. Oh, dia kira gitu. Dia ingat dia mengaji semua. Ingat dia erti semua. Lah kali Tok Guru main lambat sikit pada dia kata Tok Guru tak. Tok Guru main surau lambat, masjid lambat sikit, dia kata Tok Guru tak main tahajud dah macam dia. Kami main awal tengok main tahajud, Tok Guru tak pernah main tengok. Dia tak tengok ada ulama yang tak keluar ke rumah, daripada rumah menunaikan solat di masjid sebelah rumah dia, mereka waktu asar je. Hal lain semua dia tak keluar. Ni dalam kitab ni sebut. Dan ada halnya sendiri. Yang penting apa dia nak ajak kita dalam kitab ni. Tu kata, kita baca kitab apa-apa pun, taqalluq dengan kitab tersebut. InsyaAllah jadi baik. Nak suruh kita baik sangka dengan semua orang. Jadi kita tak akan buruk sangka dengan orang. InsyaAllah akan jadi baik pada waktu tersebut. Ni kalau nak baca balik lagi, santri tension pula. Kata ulang balik. Kami dah dengar dah itu ni. Ni ulang balik pula dah. Macam mana adab dalam masjid. Tak apalah. Kita terus sambung. Kemudian jumpa lagi. Adab-adab baru pula. Tu kata bila mana kita dah tahu cara nak jaga anggota zahir dan batin kita dalam masjid. Takut lagi terlintah maksiat dalam hati. Tu. Yang ni yang dijaga sungguh oleh para awliya dalam masjid. Takut lintah dalam hati mereka dengan maksiat. Lepas tu tak duduk lama. Takut tidak beradab fi hadratillah. Kerana ni rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kami bimbang tidak beradab dalam rumah Allah. Maka tidak boleh duduk lama. Kena keluar cepat. Jadi masing-masing ada halnya sendiri. Anam kusa ba'dal faridati. Kalau boleh jaga adab tadi, kata Imam, hendaklah kita duduk dalam masjid setelah solat fardu, menunggu solat yang akan datang. Wala nakhruj minal masjidi, wala nakhruju minal masjidi, hatta nusalliya salatal ukhra. Dan tidak kita keluar daripada masjid, sehinggalah kita menunaikan solat yang seterusnya. Jadi maksudnya kalau kata ni, tak keluar terus daripada masjid lah. Kalau masuk waktu subuh, maknanya dia tak boleh keluar. Kalau kata ikut ni, jangan keluar lagi tak masuk waktu zuhur. Kemudian belah masuk waktu zuhur, jangan keluar lagi tak masuk waktu asar. Asar tak habis lagi, asar dah habis semayang, jangan keluar lagi tak masuk waktu maghrib. Maghrib tak habis lagi tu jangan keluar lagi daripada sampai waktu isyak. Habis isyak pula, subuh lagi ada pula. Tak keluar kan? Macam mana ni? Fa illam na'lam min anfusina al-qudrata 'ala al-hifzi mimma dzakarna. Tengok ni. Kalau kita tak mampu macam tu, kita tahu kita tak mampu untuk menjaga sedemikian, nak jaga hati kita daripada maksiat yang terlintas. Kalau kita duduk dalam masjid tapi hati masih lagi duk ingat dunia di luar masjid. Maksudnya kita bekerja. Kita duduk dalam masjid tapi dalam hati ni anak bini kat rumah duduk dalam rumah. Lapar, perlu makanan, tapi kita nak duduk dalam masjid saja. Jadi kita tak beradab dah dalam masjid waktu tu. Kenapa? Karena hati dan fikiran kita bukan tumpu kepada ibadah pada waktu dengan Allah, tapi sebaliknya dengan apa yang kita inginkan. Jadi orang macam ni sepatutnya apa dia? Kata Syekh, faminal adabi an nusalli al-faridata wa nakhruj 'ala al-fawr. Alhamdulillah, itulah kita. Lepas tu kita sembahyang fardu, kemudian keluar teruslah. Jangan duk tunggu lama-lama.
Kalau tak mampu jaga hati dan juga perasaan kita dalam masjid daripada terlintas lintasan-lintasan tadi, kan fikir tentang kerja kan tu bukan maksiat, Ustaz. Maksiat ni maknanya fikir tentang perempuan kalau dia lelaki. Kalau lelaki pula kalau perempuan pula fikir pasal lelaki. Lelaki pula bisa pasal perempuan. Lepas tu pula duk pandang orang ni tak kenal, orang ni tak kenal, tu bukan maksiat. Tak. Maksiat pun ada peringkat dia. Maksiat kepada para wali tak sama dengan maksiat orang-orang awam macam kita. Orang awam macam kita tengok orang perempuan, tu maksiat. Tapi para wali Allah Ta'ala bukan tengok yang tu. Tengok kepada keduniaan. Terlintas dalam hati dengan mencintai dunia. Itu maksiat bagi mereka yang sangat besar. Kita kalau kata setakat nak dengan dunia tadi, tapi akhirat kita nak juga, kita masih lagi boleh memberi alasan kata, tak, kita masih lagi okey lah. Kata dia. Tak, para wali tak macam tu. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik bagi orang biasa, tapi tidak bagi orang yang dekat dengan Allah. Nah, tu dikira buruk dah adab dia. Tapi kalau tak boleh jaga adab, sembahyang fardu terus keluar setelahnya. Wa dzalika, kata beliau, li'anna al-jalisa fil masjidi jalisun baina yadayi Allah azza wa jal. Karena orang yang duduk di dalam masjid, dia sedang duduk di depan Allah Subhanahu wa taala, baina yadayi Allah. Allah Taala tidak bertempat. Ini maksudnya dia tu yang duduk betul-betul dan seakan dia berhadapan dengan Allah. Imma kashfan wa yaqinan. Sama ada memang dia kasyaf dan yakin, memang sungguh dia berada fi hadratillah. Seperti yang berlaku kal kummali minal arifin, seperti para wali yang sempurna. Wa imma dhannan wa imanan ka kummalil mu'minin. Ataupun seperti mana orang mukmin yang beriman bahawa ketika mana dia duduk di satu tempat tadi, Allah sentiasa memerhatikan dia. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kan keimanan seorang yang beriman. Kal a'ma ya'rifu anna Zaidan jalisuhu bi kalamihi ma'ahu wa la yarahu. Seperti orang buta. Ni misal orang mukmin yang dia tak tengok Allah. Tetapi dia yakin kata Allah ada pada waktu tu. Nah, seperti mana seorang buta yang tahu bahawa Zaid duduk dengan dia kerana Zaid bercakap dengan dia. Dan dia dengar kalam Zaid tadi. Tapi dia tak tengok. Cuma dia tahu kata Zaid ada waktu tu. Itulah bandingan kita. Seperti orang buta yang tahu ada sesuatu di tepi kita tadi disebabkan kerana kita dengar suara dia. Fama jaa 'ani syari' fi fadli intidhari as-salah ba'da as-salah fil masjid. Tengok sini. Jadi di sini Imam Abdul Wahab Sya'rani memahamkan kita pula dengan kalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang kelebihan orang yang menunggu di masjid. Dan di antara orang panggil apa dalam hadis yang disebut sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah, di bawah naungan arasy Allah Taala di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah apa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya ta'alluq dengan masjid. Faham? Maksudnya dengan maksud selepas solat dia akan menunggu solat yang seterusnya. Tak boleh dia nak pisah dengan masjid tu, tak boleh. Ada orang yang macam tu. Baik, apa maksud hadis tadi? Dimaksudkan, kata Imam, dimaksudkan dengan kelebihan menunggu solat setelah solat itu di masjid, ini kepada fi haqqi man kana mahfuzan minal khawatirir radi'ah. Pada orang yang boleh menjaga lintasan hatinya daripada lintasan buruk. La siyama man kana fil haramil makki. Lebih lagi khususnya kepada orang yang berada di haram Makki awil madani ataupun di Madinah, kama taqaddama fi hadhihi al-uhud. Seperti mana yang telah dibincangkan pada sebelum ini. Fa inna man la yahfaz khawatirahu, siapa yang tidak menjaga khawatir, lintasan-lintasan hatinya, wala jawarihahu, dan juga anggotanya, min su'il adab ma'al muluk, daripada buruk adab dengan para raja, fal aula lahu al-bu'du an hadratihim al-qassah, maka lebih aula mereka menjauhkan diri daripada duduk di hadrahnya mereka. Kalau kita tak boleh jaga adab, jangan duduk depan raja. Nanti kita akan dihalau dan malah nanti akan dimurkai. Lebih baik dia tak kenal terus daripada dia murka. Itu kalau orang. Kalau dengan Allah, lebih lagi kena jaga adab. Kerana Allah Maha mengetahui. Kerana Allah Maha mengetahui. Segala yang terlintas dalam hati kita, yang tidak terlintas dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu dah nanti akan lintah apa. Moga Allah Ta'ala melindungi kita dan menjaga kita dengan adab tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini saja dah sebahagian daripada kefahaman, dan insya-Allah
Kita akan sambung pada esok petang. Fa'lam zalik wala taghbat wala taghbitu wala taghbitna wala taghbitu man ra'aitahu yantaziru as-salah ba'da as-salah illa in ra'aitahu mahfuzan mimma dzakarna. Lalu kata Imam, ketahuilah perkara tersebut dan jangan kamu rasa cemburu dengan seorang yang kamu tengok asyik duduk di masjid saja tak keluar-keluar. Jangan cemburu dengan dia. Lagi mana kamu tak tahu kata dia memang jaga adab tu. Tapi kalau dalam masjid pun raja duk kata ke orang, dalam masjid pun raja duk menyembang benda fitnah dan juga selalu mengumpat dan seumpamanya, orang macam ni sepatutnya jangan duduk dalam masjid. Lebih baik keluar daripada masjid. Kenapa? Kerana dia berada di tempat yang bahaya ketika mana tersebut kalau dia tidak beradab dalam tempat tadi. Faham? Itu maksudnya. Sebab tu jangan sewenang-wenang dalam masjid. Ni bab ni masjid saja ni. Saya sebut ni. Dan kalau baca hadis cerita-cerita dalam ni dan juga kisah-kisah dan adab dalam ni, kita melihat rumah Allah tadi dengan ta'zim. Kita tengok dengan perkara yang biasa semata-mata. Kita akan tengok dengan ta'zim. Esok insya-Allah kita akan sambung perkataan tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh bersiap-siap untuk kita makan. Kita akan makan ringan dulu. Minum air. Kemudian makan kurma. Kemudian kita sembahyang subuh, dah sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru kita akan makan berat, insya-Allah. Jadi jangan lambat-lambat lah. Biasa-biasa aja, terus makan, terus duduk di tempat sembahyang. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.